Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amira Syazira binti Afandi, nomor matriks 07 di ETI 20F2026, akan membentangkan tentang sinopsis dan ringkasan cerita daripada cerita Bukit Kepong. Bukit Kepong mengisahkan tentang cerita perjuangan pasukan polis dan masyarakat tempatan di Bukit Kepong, Johor, melawan komunis pada tahun 1950. Kemuncak pertempuran berlaku pada 23 Februari di Balai Polis Bukit Kepong yang mempunyai 18 orang anggota. Filem ini menggambarkan semangat wajah yang ditunjukkan oleh pasukan polis. Walaupun mereka diserang oleh 180 orang pengganas komunis, tetapi mereka tetap berjuang hingga ketitisan darah yang terakhir untuk mempertahankan negara. Filem Bukit Kepong merupakan sebuah filem aksi atau patriotik yang diarahkan oleh Jin Samsudin dan dibintangi oleh dirinya sendiri, Rahim dan Husin Abu Hasan. Filem ini berdasarkan kisah sebenar serangan komunis di Bukit Kepong. Filem ini memenangi 8 anugerah dalam Festival Filem Malaysia yang ketiga, termasuk filem terbaik. Filem ini telah ditayangkan kepada umum pada tahun 1981. Filem ini merupakan filem termahal dalam dekad 80-an dengan kos pembuatan sebanyak 1.3 juta ringgit Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ramzila binti Ramza, 07 di ETI 20F2046, akan menceritakan sedikit babak yang berunsurkan nilai patriotik dalam cerita Bukit Kepong. Babak yang pertama adalah pada tanggal 23 Februari 1950, iaitu pada waktu malam dan bertempat di Balai Bukit Kepong. Pada malam itu, seorang wanita bernama Pon yang dilakonkan oleh Ayu Rahman telah terkejut melihat seorang lelaki yang bernama Osman. Lelaki tersebut adalah seorang pegawai polis yang bertugas untuk meronda pada malam tersebut. Walaupun begitu, suami Pon iaitu Awang Ali yang dilakonkan oleh Jan Katan telah menenangkan isterinya. Selepas itu, seorang polis yang terkejut mendengar jeritan Pon telah keluar dan mengambil lampu pelita dan membawanya ke kawasan halaman rumah. Dari situlah seorang tentera komunis telah melepaskan tembakan pertamanya pada lampu tersebut, dan dari situlah tercetusnya peperangan ataupun tercetusnya serangan yang dilakukan oleh tentera komunis. Walaupun telah ramai yang terkorban dan cedera akibat terkena peluru dan bom, namun polis-polis Bukit Kepong tetap dengan pendirian mereka dan ingin meneruskan mempertahankan Bukit Kepong. Pada pendapat saya, terdapat beberapa nilai yang terdapat daripada babak cerita tersebut. Nilai yang pertama adalah nilai keberanian, iaitu Sarjan Jamil berani menyahut amaran dan menjawab amaran yang telah diberikan oleh tentera komunis. Dia berkata, kami tidak akan menyerah dan kami tidak akan takut. Kami tetap akan mempertahankan Bukit Kepong pada malam itu. Nilai yang kedua adalah nilai bertanggungjawab. Polis-polis Bukit Kepong bertanggungjawab atas tanggungjawab masing-masing untuk mempertahankan Bukit Kepong. Mereka telah mengambil rifle masing-masing dan turun ke kubuh untuk menyerang semula kepada tentera komunis. Babak seterusnya adalah pada tanggal 24 Februari 1950 pada waktu pagi dan bertempat di Balai Bukit Kepong. Seorang wanita bernama Tima telah mengambil alih tugas suaminya yang telah terkorban pada malam itu, iaitu Hasan. Dia mengambil rifle suaminya lalu turun ke kubur untuk membantu Sarjan Jamil demi menuntut bela atas kematian suaminya. Pada pendapat saya, terdapat dua nilai dalam babak tersebut, iaitu nilai keberanian dan juga nilai kasih sayang. Tima berani menonjolkan diri, berani mengambil alih tugas suaminya kerana dia turun ke kubur, dan terdapat
Nilai kasih sayang di situ atas kematian suaminya, Fatimah sedih dan mahu dan sanggup mengambil alih tugas tersebut. Assalamualaikum, nama diberi Muhammad Irfan bin Ja'far dari kelas D1E, ingin memberi 3 pengajaran yang dapat diperolehi dari filem Bukit Kepung yang diarahkan oleh Allahyarham Jin Samsudin. Sebelum ke pengajaran, izinkan saya terlebih dahulu memberi sedikit info tentang peristiwa Bukit Kepung. Peristiwa Bukit Kepung dan juga filem Bukit Kepung berkisar pada pertempuran antara pihak penyerang dan pihak yang diserang. Penyerang ialah pengganas komunis dengan kekuatan lebih kurang 200 anggota yang menyerang Balai Polis Bukit Kepung, dan pihak yang diserang pula ialah anggota polis dan keluarga mereka yang mempertahankan Balai Polis Bukit Kepung. Antara pengajaran yang dapat diambil dari filem Bukit Kepung adalah anggota-anggota polis yang mempertahankan Balai Polis Bukit Kepung itu sanggup berkorban nyawa adalah kerana tanggung jawab demi negara, demi anak bangsa dan demi agama. Pengganas komunis berterusan menyerang anggota polis dan askar kita malah melakukan banyak keganasan yang mengorbankan rakyat awam walaupun negara kita telah merdeka. Komunis hanya meletakkan senjata pada tahun 1989. Jadi terbukti perjuangan anggota polis di Bukit Kepung adalah benar demi negara, agama dan bangsa kerana mereka tahu komunis sejak sekian lama telah berusaha untuk menguasai tanah air kita sejajar dengan impian puak komunis untuk mengkomuniskan seluruh Asia Tenggara. Selain itu, sememangnya pengganas komunis adalah penjahat. Itulah realitinya. Jin Samsudin, yaitu juga pengarah, menceritakan fakta hakiki. Mana mungkin komunis layak dijadikan hero bila mana membunuh ribuan rakyat tanah Melayu dan mengancam kesucian Islam. Ibu segala komunis di China dan Soviet Union, yaitu Rusia, dengan jelas melarang umat Islam melakukan amal ibadat, malah memaksa umat Islam meninggalkan agama. Hatta di China, masyarakat Uighur sekarang dilarang daripada menjalani ibadat puasa. Dan akhir sekali, pengorbanan pejuang negara dalam mempertahankan tanah air semasa darurat pertama sedikit sebanyak telah mengekang penularan aktiviti pengganas komunis. Banyak pengajaran berguna yang masih boleh diambil oleh generasi sekarang. Hari ini, ancaman pandemik COVID-19 juga memerlukan pengorbanan daripada setiap rakyat Malaysia. Sekian pengajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Ustazah Nurul Ain. Nama saya Nurasniza binti Madarasin dari kelas DAT 1A. Hari ini saya akan membahas sebuah cerita yang bertajuk Bukit Kepong. Poin utama yang ingin saya bahas ialah apakah kesan yang ditinggalkan daripada tragedi Bukit Kepong. Yang pertama ialah setelah tamatnya tragedi Bukit Kepong, para agensi-agensi yang tertentu telah membina sebuah galeri. Galeri itu dinamakan Galeri Darurat Bukit Kepong. Galeri Bukit Kepong ini terletak kira-kira 60 km dari Bandar Muar. Galeri ini menyimpan pelbagai khazanah berkaitan tragedi Bukit Kepong sejak 70 tahun lalu. Galeri Darurat Bukit Kepong ini dibina dengan kos sebanyak RM11.5 juta bagi menghargai jasa dan pengorbanan seluruh anggota polis yang berjuang bermati-matian dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara. Walaupun serangan pengganas berlaku di pelbagai tempat di negara ini, peristiwa Bukit Kepong paling diingati kerana ia bukan sahaja memaparkan semangat juang pasukan keselamatan, tetapi juga perpaduan apabila beberapa penduduk di kampung berhampiran turut sama memberi bantuan bagi menentang komunis. Ini secara tidak langsung menjadikan Galeri Bukit Kepong ini sebagai pelengkap sektor pelancongan di daerah ini yang sememangnya terkenal dengan keunikan khazanah alam semula jadi. Selain itu, Galeri Darurat Bukit Kepong ini juga menghimpunkan peristiwa perjuangan pasukan keselamatan ketika zaman darurat di seluruh negara. Pengunjung ke galeri ini juga disajikan dengan pelbagai maklumat secara interaktif. Hal ini menambahkan lagi keterujaan pengunjung ke galeri ini kerana setiap pameran juga turut diselitkan dengan audio yang membolehkan sesiapa sahaja berkunjung seolah-olah mereka dibawa kembali ke zaman terbabit. Galeri ini dibina kerana ingin mengingatkan kepada masyarakat tentang perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan pada zaman dahulu untuk mempertahankan dan untuk menjaga keamanan negara. Kesimpulan saya tentang kisah ini ialah
Selain daripada membuat galeri darurat Bukit Kepong yang terhasilnya daripada tragedi kisah nyata Bukit Kepong kira-kira 70 tahun lalu, filem dan cerita ini juga memberikan kesan dan impak yang positif kepada masyarakat kerana filem ini memberikan pendedahan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang perjuangan, kesepaduan, kerjasama pahlawan-pahlawan pada zaman dahulu untuk mempertahankan negara daripada diancam komunis dan bagaimana kesetiaan mereka dalam mempertahankan dan menjaga keamanan negara walaupun mereka diancam bahaya. Sekian dan terima kasih. Secara kesimpulannya, sejarah Bukit Kepong dapat meningkatkan semangat patriotisme dalam diri kita, terutamanya dalam kalangan remaja masa kini. Melalui sejarah ini, para pelajar dapat menerapkan nilai-nilai murni patriotisme dalam diri masing-masing. Sebagai contoh penentangan yang berlaku di Bukit Kepong, para anggota polis telah bersusah payah untuk menentang pihak komunis sehingga mereka sanggup mengorbankan nyawa dan keluarga mereka. Para pelajar diajar tentang arti kepayahan dan kesulitan masyarakat lalu dalam memperjuangkan negara. Dalam pada situasi tersebut, sedikit sebanyak akan menimbulkan perasaan cinta yang mendalam kepada tanah air, sehingga kan mereka bersemangat tinggi untuk mengekalkan kemerdekaan yang telah dicapai. Sekian kesimpulan daripada cerita Bukit Kepong.